Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar anda semua? Kembali berjumpa di dalam pembelajaran online kita pada kali ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan melihat topik yang berikutnya, iaitu satelit. Okey, terlebih dahulu kita ingin lihat apa yang dimaksudkan dengan satelit. Satelit ialah sebenarnya boleh didefinisikan sebagai suatu objek yang bergerak mengelilingi planet ataupun bintang. Okey, sebagai contoh macam bumi ni sebenarnya adalah satelit kepada matahari ataupun bulan sebenarnya adalah satelit kepada bumi. Dan sebenarnya ada dua jenis satelit. Yang pertama ialah satelit semula jadi. Contohnya bulan lah, sebab bulan mengelilingi bumi. Yang kedua adalah satelit buatan manusia. Maksudnya satelit yang manusia cipta dilancarkan ke angkasa lepas untuk mengorbit bumi. Contohnya macam satelit Malaysia lah, iaitu MIASat-3, ISS dan sebagainya. Okey, baiklah. Kita dah tahu tadi, satelit ialah sesuatu objek yang mengelilingi objek yang lain. So, dia mengelilingi objek lain melalui satu laluan yang kita panggilnya sebagai orbit. So, kalau kita bincangkan tentang orbit satelit yang mengelilingi bumi, terdapat beberapa jenis orbit bergantung kepada ketinggiannya daripada permukaan bumi. So, apa jenis-jenis orbit yang ada? Pertama, kita panggil sebagai orbit rendah bumi ataupun low Earth orbit. Jaraknya dengan permukaan bumi lebih kurang 180 hingga 2000 km. Naik ke atas lagi, kita ada orbit yang lebih tinggi yang kita panggil dia sebagai orbit sederhana bumi atau medium earth orbit, lebih kurang 2000 hingga 35780 km. Naik atas lagi ada satu orbit ni very special. Kita panggil dia sebagai orbit geopegon ataupun geostationary orbit. Okey, so orbit ni duduk pada ketinggian 35,786 km dan satahnya terletak pada satah khatulistiwa. Kenapa nama dia geopegon? Sebab dia punya putaran mengelilingi bumi sama dengan putaran bumi. So, permukaan satelit itu sentiasa menghadap permukaan yang sama. So, kalau kita tengok satelit ni dari bumi, seolah-olah satelit itu pegun. Sebab itu nama dia geopegon. Okay? Seterusnya, ada lagi satu lagi orbit pada kedudukan yang sama. Kita panggil dia sebagai orbit geosegera ataupun geosynchronous orbit. Sama juga ketinggian dia 35,786 km. Cuma satah orbit ni dia tak duduk dekat khatulistiwa, tetapi dia condong sikit berbanding khatulistiwa. Dan selepas daripada orbit ini kita sampai ke jenis orbit yang kelima yang kita panggil dia sebagai orbit tinggi bumi yang jaraknya sama ada sama ataupun lebih tinggi daripada 35,780. Okey, tadi kita sudah lihat jenis-jenis orbit berdasarkan ketinggiannya. So, sekarang kita nak lihat jenis orbit berdasarkan bentuknya. So, secara umumnya kita boleh bagikan bentuk orbit kepada dua, iaitu bentuk bulatan dan juga berbentuk elips. So, contoh orbit yang bentuk bulatan adalah orbit-orbit rendah bumi ataupun low earth orbit pada ketinggian kurang 2000 km ataupun orbit GEO, geopegon, okay, yang betul-betul duduk dekat satah khatulistiwa, juga bentuk dia dalam bentuk bulatan. Selain daripada itu, ada juga orbit yang berbentuk elips seperti low earth orbit tapi ketinggian yang lebih tinggi daripada 2000 km ataupun orbit sederhana bumi ataupun orbit yang lebih tinggi. Manakala untuk orbit geosegera ataupun geosynchronous, orbit dia boleh jadi bentuk bulatan ataupun bentuk elips.
Okey, tadi kita dah lihat bentuk orbit. So, sekarang saya nak khususkan kepada bentuk orbit berbentuk elips seperti dalam gambar yang sebelah ni. Okey, dalam orbit elips, sebenarnya kalau kita bincangkan pasal kedudukan satelit ni, ada dua kedudukan tertentu. Apakah dia? Kedudukan apogee dan juga perigee. So, apogee maksudnya kedudukan satelit itu yang paling jauh dengan planet yang dia keliling. Yang kedua adalah kedudukan perigee, yang mana kedudukan satelit tersebut paling dekat dengan bumi. Dan kedudukan ini hanya wujud sekiranya satelit itu mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elips. Seterusnya kita ingin lihat apakah hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. So saya nak putarkan saya punya earphone. Nampak? Ini kalau jejari dia besar, okey, laju. Tapi kalau jejari dia makin kecil, apa? Dia makin laju. Okey, dah berhenti pula. Okey, so apa yang saya nak tunjukkan daripada uji kaji ni ialah semakin rendah orbit satelit, maksudnya satelit itu makin dekat dengan bumi, semakin tinggi halaju satelit untuk kekal dalam orbit. Saya ambil contoh, kalau satelit tersebut duduknya di low earth orbit, okey, pada altitude lebih kurang 705 km, kelajuan dia adalah lebih kurang 27,500 km sejam. Tetapi kalau satelit itu pergi lagi jauh, lebih kurang pada altitude 20,200 km, iaitu middle earth orbit, kelajuan dia berkurangan kepada 13,900 km sejam. Makin tinggi pada altitude lebih kurang 35,780 km, iaitu higher earth orbit, kelajuan dia akan berkurangan pada 11,100 km sejam. So, kita boleh buat kesimpulan, makin rendah satelit itu makin dekat dengan bumi, dia makin laju untuk mengelilingi bumi. Okey, tadi kita dah lihat tentang halaju satelit. So, halaju satelit ni dia mesti pada ukuran yang betul lah. Kalau terlalu laju, apa kesan dia? Kalau slow pun apa kesan dia? So, kalau satelit itu bergerak terlalu laju, mungkin dia akan terkeluar ke angkasa lepas. Dia akan bergerak terlalu jauh daripada bumi. Tapi kalau satelit itu bergerak perlahan, nampak? Bergerak perlahan, dia akan jatuh semula ke bumi. So, satelit mesti bergerak pada kelajuan yang betul. Tak boleh laju dan tak boleh perlahan. Okey, so satelit kita dah tahu mengelilingi bumi. So kita nak hantarlah satelit ni ke angkasa lepas. So macam mana satelit ini dilancarkan dan ditempatkan pada orbitnya? Ada dua cara, iaitu satelit ni boleh dihantar ke orbit secara terus menggunakan trajektori linear. Maksudnya kita lancarkan daripada bumi dan kemudian dia akan terus pergi kepada orbit yang ada mengelilingi bumi itu. Itu memang secara trajektori lah. Okey, cara yang kedua untuk melancarkan dan menempatkan satelit adalah menggunakan orbit pindah Hohmann. Okey, so katakanlah kita ada satelit yang kita nak lancarkan pada satu kedudukan yang lebih tinggi, tapi kita tak gunakan trajektori terus kepada dia punya orbit yang tinggi tu. So apa kita buat? Kita akan lancarkan satelit tersebut kepada orbit yang lebih rendah. The moment dia sampai dekat orbit yang rendah, kita akan buat satu thruster atau pembakaran di bahagian perigee, iaitu bahagian paling hampir dengan bumi, dan pembakaran ataupun thruster ni akan menolak satelit itu pergi lebih tinggi. Okey, so dia sampai dekat jarak yang jauh sikit lah, kita panggil dia sebagai apogee. Dekat apogee ni kita buat lagi sekali thrust untuk kontrol dia punya kedudukan, dan bila kita dah bakar lagi sekali, dia akan pergi kepada orbit yang kita kehendaki. So ini kaedah kita namakan sebagai orbit pindah Hohmann. Tadi kita dah ceritakan tentang pelancaran tu dengan menggunakan kaedah ataupun teknik apa. So, apa peralatan yang kita boleh gunakan untuk melancarkan satelit? Sebenarnya ada dua jenis lah. Yang pertama, kenderaan ataupun roket yang kita gunakan sekali sahaja, yang kita panggil sebagai Expendable Launch Vehicle ataupun ELV. Ni roket biasalah. Satu roket untuk satu satelit, hantar, guna terus habis. Tapi ada jenis yang kedua, iaitu kenderaan pelancar guna semula ataupun Reusable Launch Vehicle, RLV, macam shuttle space. Shuttle space ni bila kita lancarkan, dia dah lancarkan satelit, shuttle ini akan kembali semula ke bumi, kita boleh gunakan untuk kali kedua, kali ketiga dan sebagainya lah. Tapi shuttle space ni sekarang dah tak ada lah, kita dah banyak guna kepada Expendable Launch Vehicle. Antara shuttle space yang terkenal ialah Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, Endeavour yang banyak melakukan misi. Tapi sebenarnya ada juga yang berakhir dengan tragedi seperti Challenger dan juga Columbia.
Okey, itulah dia tadi berkenaan dengan satelit. Saya telah ceritakan berkenaan dengan jenis orbit, macam mana melancarkan satelit dan sebagainya. Hingga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.